والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. اللهم صل على محمد. Pada muka berapa kita? 29 baris yang ke berapa? 3 dan lagi. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi pada hadis, maksudnya tiada manfaat bagi hamba daripada sembahyangnya malaikat sembahyang yang hadir hati serta Tuhannya, dan banyak orang sembahyang sungguh sembahyang ia seperti orang ramai, tetapi tiada disurat baginya penuh pahala. Malaikat qadar yang ada hadir hati dan qadar khusyuk akan Tuhannya. Tengok situ. Kata musannaf, dan lagi pada hadis, lagi datang pada hadis. Maksud hadis ini bukan kata mantuk hadis betul-betul ni. Maknanya datang pada mafhum daripada hadis. Dia kena buat gitu malah. Kita kena halusi sikit sini. Ya bukan diri lapah hadis, lama cari tak temu pula. Datang, yang ni datang ya, lagi pada hadis, jadi datang pada hadis, yakni mafhum daripada hadis. Mafhum daripada hadis yang diriwayat oleh Abu Daud dengan secara marfu'. Jadi kalau kita pergi cek dalam Sunan Abu Daud, adalah lapar hadis yang membawa kepada maksud ni. Tu jaga situ dulu. Dan lagi pada datang pada hadis Nabi. Jadi musannaf kita ni, dia di share out ni dah. Dalam kitab Musalli dia tu, dia sebut hadis ni dengan cara mafhum dah. Faham tak?
Dia sebut dengan cara mafhum dah. Tiba-tiba musannaf kita ni pergi perengkah pula atas mafhum tu. Jadi ambil maksud pula di atas mafhum hadis yang didatai oleh Syekh Daud tu. Jadi musannaf kata kena datai pada hadis maksudnya maksud hadis. Jadi maksud mafhum daripada hadis. Maksudnya maksud hadis, jadi maksud mafhum daripada hadis Nabi itu gapo kita faham? Cuba tengok. Tu mafhumnya mari ni hadis. Tiada manfaat bagi hamba daripada sembahyangnya sembahyang hamba tu. Apa makna tiada manfaat? Yakni tiada diberi pahala. Tak manfaat, yakni tiada diberi pahala. Tak diberi pahala. Tak diberi pahala, kena kata lagu ni. Tak ada manfaat, yakni tiada diberi pahala sebagai pahala yang sempurna. Apa gitu? Sebagai pahala yang sempurna. Lagi lebih daripada pahala tunai fardu. Daripada pahala tunai fardu. Tu. Sekiranya sembahyang ia sah. Sekiranya sembahyang ia sah pada zahir. Kena kata gitu. Lama kata tak ada pahala langsung. Supaya tak sembahyang ada. Sekurang-kurang kalau sah dah, rukun dia sah, rukun syarat dia sah berlaku, rokok dia betul, sujud dia betul, Fatihah dia kena, segala rukun syarat dia sempurna pada zahir, maka sah semaya dia. Ulama fiqh hukum kata sah. Bila sah maknanya lepas daripada tanggungan wajib hak Tuhan perdu atas dia tu. Maknanya pada kiamat tu tak dicatat sebagai orang yang tinggal semaya lah. Maknanya seolah kata kalau semaya dah kena belaka dah. Yang ni tok qadi, tok mufti tak pergi hukum kata tinggal semaya tak boleh. Nak hukum ta'zir atas dia tak boleh. Nak pergi wahad atas dia tak boleh. Orang semaya ke fasik ke dah. Orang tak semaya ni fasik dah, fasik. Pak kalau semaya tak kena, semaya tak khusyuk, nak kata fasik tak leh. Nak kata fasik tak leh dia. Tak leh hukum dengan fasik. Pasal zahir dia sah. Zahir dia tu sempurna. Ulama fiqh tu hukum zahir. Kalau gitu, dalam hadis ni kira hak dalam. Dalam hadis ni kira hak hakikat. Dalam hadis kira hak sempurna. Tak ada manfaat, tak ada berguna, tak ada beri pahala sebagai pahala yang sempurna dan lebih daripada pahala tunai fardu. Bukan kata bila dia tak khusyuk tu tak boleh pahala sikit habuk. Ya boleh pahala habuai dia tu kerja benda fardu dah. Itu bank semaya dengan orang tak semaya tak kena supa, dia tak supa. Dia tak supa. Orang tak tinggal semaya tu. Tu sabit tu Imam Ghazali kecek dalam kitab Ihya kata, dan kami haraplah daripada orang semacam ni bahawa semaya dia tu tak serupa dengan orang tinggal. Walaupun dia tak ada khusyuk sikit habuk dalam semaya dia, tapi semaya dia tak serupa orang tak semaya langsung tu. Faham tak? Lama dah hukum kita kata tak khusyuk semua tak semaya dah. Tak semaya dah. Serupa dengan orang tak semaya. Serupa kot mana kawan duk baca duk rokok sujudnya. Tu tak serupa. Tak serupa. Dia lebih baik kelakuan dia daripada orang tinggal. Tapi Imam Ghazali kata, tapi kadang-kadang orang tinggal tu lebih baik kelakuan daripada orang tak khusyuk lagi. Dia makan dua situ. Dia makan dua. Sebab apa? Sebab kita kerja hadap kepada Allah, kita hadir tubuh saja. Hati kita tak hadir. Kecek seolah kata kecek dengan Tuhan. Hati tak ada dengan Tuhan. Dengan orang tak main kecek langsung tu lebih baik dia. Tuhan murid kita lagi pada otak tu. Faham tak? Dia tak tinggal, dia tak semaya, dia tinggal langsung tu, dia tak ada habuai murid tu. Murid kita tinggal tu ya.
Faham tak? Mereka tinggal. Tapi lalai hati dia tu, dia tak ada mari depan ni. Supaya kita ada kerja. Kerja tak sungguh depan token dengan orang tu lah tak ada mari kerja. Ya tu lah tak ada mari kerja dengan kita duk kerja tapi kerja memang gitu ya. Token nak murid dia. Kadang-kadang murid kita tu. Sebab kita awak tak sungguh. Nampak tu dah? Tu you kena jaga kat situ. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan. Sepenuhkanlah ya Allah semaya kami semua ni. Maka dalam hadis tiada manfaat bagi hamba daripada semaya dia malaikat yang ada manfaat, yang ada pahalanya sembahyang yang hadir hati serta Tuhannya. Sembahyang yang hadir oleh hati, hadir serta Tuhannya. Tuhan bagi hamba saat itu. Allahu Akbar. Hadir hati. Apa hadir hati? Semaya dia yo khabar kata yo semaya. Yo khabar kata yo semaya. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya'nya, cara nak hadir hatinya, dia kena lalu kok ada hemah, semangat. Yang ada kok himmah. Ada himmah. Yang cara nak hudud ni kita faham. Hudurul qalbi ni hadir hati. Apa hadir hati? Kita sentiasa khabar dan sedar diri kata kita dak semaya. Kita khabar kata kita duk baca. Kita sedar kata kita rokok. Kita sedar kata kita sujud. Kita sedar kata kita duk baca, kita duk zikir, kita duk berdoa. Tu hudurul qalbi. Maka tidak akan ratih hadir hati, malaikat kena lalu kok himmah. Apa makna himmah? Bersemangat. Bersemangat. Bersemangat nak semaya. Rasa penting semaya. Penting semaya kita. Nak semaya tu pergi dengan semangat, pergi dengan kekuatan dalam. Nak pentingnya benda kita buat, rasa kata penting benda kita buat ni. Maka himmah tak akan hasil, dia kata. Malaikat kena lalu kok ni mari. Lalu kok at-tasdiq. Wal iman bil akhirah. Kena membenar dan percaya penuh dengan akhirat. Wat tasdiqu wal imanu bil akhirati. Wa bi annaha khairun wa abqa. Dan bahawasanya akhirat tu lebih baik dan kekal. Lebih baik daripada dunia dan kekal. Akhirat lebih baik pada dunia. Kena email tegur lagu tu. Kekuatan email kata akhirat lebih baik pada dunia. Akhirat tempat kekal, dunia ni binasa. Bukan tempat duduk kita, bukan tempat sudah, bukan tempat duduk. Akhirat tempat duduk kita, akhirat tempat yang kekal, akhirat tempat yang abadi, akhirat tempat yang kita akan berdiam selama-lama. Wassalatu wasilatun ilaiha. Dan bermula semaya itu satu jalan untuk pergi ke akhirat. Ingat gitu dulu. Hati kita mari ingat kata akhirat lebih baik daripada dunia. Dan akhirat tempat yang kekal. Dunia ni tempat binasa je tak sudah. Kita kena bercadang untuk pergi ke akhirat. Maka jalannya untuk tuju ke akhirat dengan lalu semaya. Kena semaya barulah kita hadap ke akhirat dengan selamat.
Maka bila kita timur perasaan ni dalam hati, barulah timur semangat untuk kerja sembahyang. Bila ada semangat dan rasa pentingnya sembahyang, kita takbir Allahu Akbar penuh dengan ta'zim Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sentiasa hudur hati kita dalam sembahyang. Maka bila hudur barulah tafahum ayat mari. Nak faham tadabbur. Ni tubik pada duduk belaka. Kalau hati tidak hadir, maka tak akan boleh kita perhati bacaan. Kalau hati kita tak hadir, kita tak akan memahamikan bacaan. Maka semua ni tafahum tadabbur ni ia hadir daripada hudud bagi hati kita. Kena datang daripada tu. Tu jaga tu. Jaga. Sebab tu jadi dewasa je kena mula sining lagi dah. Lepas tu cara nak betul iman, sebab tu lah belum nak semaya tu usaha tajdid iman, usaha kita taubat, usaha kita seolah kata buat persiapan dulu sebelum pada kita nak tunda semaya. Bukan kata semaya takbir. Mari dengan malam-malam dak bukan gitu. Tu. Allahu Akbar. Sebab itulah ulama setengah-setengah ni Allah ya supaya dengan Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali, cucu Nabi, cicit Nabi. Tu. Di Mi'raj semaya tu dia pucat dah. Teka duk basuh mu tangan tu muka pucat habis, pucat. Sehingga orang panggil ahli dia kata, "Gana ni ayah? Gana muka pucat lagu tu ni Mi'raj semaya ni?" Dia kata, "Mung tahu ke dak aku nak hadap dia ni?" Dia kata, "Allah. Mung tahu ke dak aku nak hadap dia? Aku nak hadap siapa? Aku nak hadap kepada dia." Tu dia perasa hati dia mari lagu tu. Hati dia mari lagu tu. Tu. Allahu Akbar. Tu barulah hadir hati kita. Hati kita baru hadir mari dalam semaya. Maka Nabi kata, semaya ni tak akan ada habuan manfaat kecuali qada semaya yang kita hadir hati. Hadir banyak, ada pahala banyak. Hadir sikit, ada pahala sikit. Hadir. Sebab tu dia kena usaha. Dia kena jadi kena buat persiapan. Buat persiapan. Tu. Ning hati duk tergantung dengan dunia ni, duk tergantung dengan kerja ni. Lepas tu mana nak kosak kata akhirat lebih baik dan lebih kekalnya. Sebab itulah hati yang tak hadirnya. Moga hati duk gantung dengan dunia tu. Duk bergantung dengan hak tu. Tu dia. Allahu Akbar. Dan banyak orang sembahyang, kata dia. Dan banyak beberapa ramai orang semaya. Sungguh sembahyang ia orang tu. Semayalah. Nampak angkat takbir Allahu Akbar, rokok, sujud, sembahyang seperti orang ramai. Jadi seperti orang lain-lain. Supaya orang lain duduk atas sah dulu dalam masjid, dalam surau. Supaya orang lain duduk sah sama atas dulu. Supaya. Tetapi Allah, hak ni wal-iyazabillah. Tetapi tiada disurat baginya, bagi orang tu. Tak disurat, tak dicatat. Allah tidak catat. Malaikat tak surat, malaikat tak catat. Bagi dia penuh pahala. Tiada disurat baginya penuh pahala. Jadi pahala yang sempurna. Tak dicatat pahala yang sempurna dak. Allahu Akbar. Semaya tapi tak. Sebab itulah satu sah, walaupun kita nampak penuh sah, tapi tak penuh belaka. Sah tu penuh, tapi semua boleh merkah tak sama. Ada setengah boleh merkah penuh. Hak tu jarang-jarang nak jumpa dah di akhir zaman. Setengahnya pakat tak boleh merkah langsung, dimula lagi. Hak tu ada kebanyakan. Maka dalam hati kita tak boleh tahu. Hak tu Allah Ta'ala je. Hakamna bizawahid. Untuk peka je hukum tu zahir ya. Kalau tak ada tomat ninah, tegar. Sujud tak tomat ninah, tegar. Tegar hak zahir. Hak dalam Allah. Serah pada Allah. Maka Tuhan yang mencatatkan pahala.
bagi dia. Tapi tiada disurat baginya penuh pahala, malaikat qadat, malaikat pahala qadat. Pahala qadat yang ada hadir hati. Jadi pada qadat katanya, qadat bagi bahagian sembahyang yang ada hadir hati. Yang ada hadir hati. Kita hadir hati tu sekadar mana? Qadat tu boleh pahala. Tu. Sebab itulah ulama kata sekurang-kurang semaya yang sah dah dengan rukun syarat, dia ada pahala sikit je. Takdir kata ni hukum fiqh. Mula diniat. Ni tok fiqh buat syarat. Kalau tok fiqh tak buat syarat sini pakai tak ada di mula. Teka kita niat, teka takbir, teka tu kena gapo? Hati kita kena ingat qasad, ta'arud, ta'yin. Ingat kata aku semaya fardu zuhur. Tu ingat. Hak ni orang panggil hudud juga ni. Hudud. Hudud tekan ni. Maka hak ni tok pekah buat syarat. Tok pekah buat syarat kau dah ni ya Allah, ya pekah syarat kau dah ni. Lepas pada takbir tak disyaratkan hadir hati lagi. Siapa salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Celah tu tok pekah tak mensyaratkan hadir hati. Kenapa? Kerana kalau buat syarat lagu tu adik, jarang ada orang nak sos maya. Tak rosyok maka. Sebab tu dah. Maka tak disyarat. Bahanya hudur hati dalam hukum fiqh. Hudur, khusyuk, sunat. Tok fiqh kata sunat lah. Kena biar ada khusyuk. Kau dah tu ya moga ya hukum turut zahir. Faham tu dah? Faham? Tu. Sebab tu kalau orang takdir kata ya semaya tu, hati dia tu lalai sepenuh semaya. Jok daripada awal sampai akhir, dia boleh tak pahala? Boleh juga sikit hak ni. Tak mampu kerah. Kalau tak ada hak ni pakai tak sah di mula lagi. Tu dah. Hudud awal-awal tu tak ada. Tu. Hak tu. Allahu akbar. Tu. Ulama fiqh tu hukum zahir ya. Kerana dia hak dalam hati tu dia tak ada kuasa menguasai dalam tu dah. Tapi ulama tasawuf cara sampai ke dalam hati pula. Dia cara turun dalam. Kena ada hak dalam. Bukan kata mula di situ dah. Faham tu dah? Tu pun sebab tok fiqh mewajib. Kalau tok fiqh tak wajib, kita tu dimula lagi dah. Hati kita tak ada mahadadi kata kita semaya. Allahu akbar, hati duk ke mana berat lama dah. Ya Allah ya Rabbi. Tu pun ulama fiqh tu lupa wajib. Nak pergi hadir mari. Allah. Tu. Lepas tu apanya kelakuan orang semaya serupa dengan hayya makan upah. Tu apa? Allahumma salli ala sayyidina. Tu kena betul. Sedap tengok orang betul hak kita. Lama kita perhati, ya tu tak sah, ya ni tak cocok. Hak tu hadis mulai. Kita betul amalan kita masing-masing nak hadap kepada Allah. Nak berjumpa Tuhan nak mati ni. Betul amalan masing-masing. Allahu akbar ya Allah. Salimna ya Allah. Maka kata qadat yang hadir hati dan qadat khusyuk, ini khusyuk hati dan anggota akan Tuhan bagi hamba tu. Qadat tu, qadat kita khusyuk, qadat yang kita hadir, qadat tu lah yang kita dapat pahala. Tu dapat pahala. Allahu akbar. Tapi hak modal ni mudah tu ya. Qasad tak ada takyin. Hak limu tu hak modal. Sehingga sekurang-kurangnya tak rugi. Seolah kata tak habis licin. Tak licin je ada lagi. Tunggu dia sikit. Alhamdulillah ada tunggu.
Allahumma salli ala Muhammad. Dan dipaham daripada ini, dipaham daripada ini mana? Ini perkataan Hasan Basri dan mafhum hadis Nabi. Tu faham daripada tu. Kalau kita perhati, kita halusi, kita faham daripada tu pada kata Hasan Basri dulu. Hasan Basri kata rena pada malam ni, oh, tiap-tiap semaya yang tak ada hadur hati, maka lebih dekat kepada siksa. Maka mafhum ni kata, hadis ni Nabi ni kata, mafhum kata, oh, Allah Ta'ala catat pahala sekadar dia hadir hati saja. Kita faham daripada ni bahawasanya, dipaham akan bahawasanya, tak rajak. Kita faham kata sembahyang tu, semaya yang kita duk kerja hari-hari tu, terkadang sedikit hadir hatinya, hati seorang. Kadang-kadang sikit hati-hati. Dan terkadang banyak hadir hati. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Kita boleh faham situ. Tu kita boleh faham. Faham kata kadang-kadang banyak. Kadang-kadang tu bubuh sikit yang ni. Ya maksudnya bukan kata semua tu sama tak. Kadang-kadang sikit, kadang-kadang banyak. Yang ni banyak hadir hati. Maka mengikut qadar lalai, yakni dengan mengikut ni dia takluk belaka tu, takluk pada sedikit dan banyak. Kadang-kadang sedikit mengikut qadar lalai ingat itu ini, dan kadang-kadang banyak mengikut qadar jaganya pada pekerjaan semaya. Tu dia suku-suku tu. Dia suku-suku. Mengikut yakni dengan mengikut, buat gitu sini. Dengan mengikut, dengan sekira-kira. Tu mengikut. Dengan sekira-kira qadar lalai hati. Tu. Ya sikit hadis ni qadar lalai hati dia. Apa makna lalai? Ingat itu ini tafsir makna lalai. Ingat itu, ingat ini, ingat muka tu, ingat pekerjaan. Allahu Akbar. Lebih lagi. Allah akhir zaman ni. Allahu Akbar. Ni kita cek kita sendiri ni, kemanisan munajat tu semakin hari semakin berkekurangan. Dengan sebab kita ni banyak lalai dengan dunia banyak. Tu sebab tu yang Nabi kata hubbud dunya ra'su kulli khati'atin tu. Ya mula situ dah. Ya semua kasih dunia ni, ya humi dia semua ni. Hak boleh kita tak tasdik mari akhirat, tak boleh naik hemah nak semaya, tak ada rasa penting semaya, tak ada hadir hati, ya punca mari mana? Ya tak hadir hati punca mari mana? Hubbud dunya. Ni punca hubbud dunya, kasih kepada dunia. Hak dalam warid kata hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Allah, nampak bih. Ya Allah. Bermula kasih akan dunia itu, kasih cinta akan dunia, ra'su ialah kepala, kulli ataupun humi bagi tiap-tiap kesalahan. Kasih akan dunia ialah kepala, humi bagi tiap-tiap kesalahan. Masya Allah. Maka ulama dok bahas, kata hubbud dunia ni kasih hak mana? Ya ada dua, ada kasih ittirari, ada kasih ikhtiari. Al-hubbu al-ikhtiari. Hak pasal sengaja nak gila, sengelang nak gila ke dunia. Ada al-hubbu al-ittirari. Apa makna hubbu ittirari? Ya kasih yang bahasa sendiri. Buya sengalang ya kasih yang timur dalam tabiat diri dia dah. Kasih ni tak apa. Hubbu ittirari ni bahasa dia. Kasih kepada anak di dunia tak? Dunia. Kasih kepada isteri dunia tak?
Dunia. Kasih ibu bapa. Ibu bapa dunia dah. Dunia. Kasih kereta dia beli. Kereta dia beli tu dunia. Dunia. Tapi kasih tu orang panggil kasih yang itirori. Bahasa dia kita milik. Faham tu dah? Hak tu kasih itirori. Hak ni tak ada celah. Dia bahasa dia. Karena semua ni dia tanggung pergi ke akhirat belakang ni. Ni. Tanggung ke akhirat. Adapun hubud itirori lagu mana? Gila. Tengok muka tu pun mata gelap. Tengok orang ni pun gelap mata. Tengok ni pun gelap mata. Wah senok berlaku. Hak tu orang panggil kasih ikhtiari. Hak tu lah puncanya. Punca bagi segala kesalahan. Sebab tu kita dah menengok apa semua gala-gala. Allah. Duk buka kedai, tukar orang duk ramai ni. Aduh, saya kalau kita tinggal semaya dalam masa ni, Allah, saya ni orang duk masuk kedai banyak tu. Lalu tu akhirnya katuk juga kedai. Dalam hati duk gatul dengan kedai lagi. Duk semaya tu hati duk tergatul dengan kedai. Gatul dengan orang panggil apa kerjaan kita. Tu kini. Bila hubbud dunia, tak rasanya kata akhirat lebih baik. Tak rasa kata akhirat tu lebih kekal. Tak ada rasa benda ni mari. Bila tak rasa benda ni mari, semangat semaya pun tak ada. Bila semangat semaya tak ada, hati dia tak hudur. Sebab tu duk ingat ke muka tu muka ni. Muka dia kasih dek nung lagi dah. Ni, dia punah di kacing mula-mula tu. Ni mula-mula ni. Masya Allah. Allah. Ni hak saya nampak mari hak Nabi kata begitu tu salah satu khati'ahnya pada hak ni je. Pada hak ni lagu mana? Bila dia kasih ke dunia, semaya dia tak ada harga. Dia semaya pun semaya dalam keadaan tidak ada hemah dan semangat. Bila tak ada semangat, semaya dia tidak ada hudur hati. Bila tak ada hudur hati, semaya dia penuh dengan lalai. Bila semaya dia penuh dengan lalai, semaya dia tak ada kekuatan untuk mencegah fahsyah munkar. Semaya tak ada power. Dia tak ada power tu, tak ada orang panggil power untuk mencegahkan fahsyah dan munkar. Sebab tu dia berlaku kesalahan lain banyak tu. Semaya tidak ada power. Tu salah satu daripadanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb. Sebab tu jaga weh. Allah. Ni semaya kita tolong mengkualiti wikun nampak semaya kita. Rasanya bila hak ni bertunai, segala benda lain kebaikan mari banyak. Kebaikan lah akan timbul mari. Kehidupan yang selamat, kehidupan yang sempurna, ketenangan jiwa, segala-gala akan datang. Akan datang mari. Allah Akbar. Tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan qadar jaga hati atau kepada qadar lalai tu. Jadi mengikut qadar lalai dan qadar jaga hati. Maksud jaga ni terjaga dan sedar hati. Khabar sedar hati dia pada pekerjaan sembahyang. Jaga tu pada talus. Qadar jaga hati, terjaga dan sedar hati pada pekerjaan sembahyang. Yang ini pada segala perbuatan dan perkataan dalam sembahyang. Itu mana pekerjaan sembahyang. Pada segala perkataan dan perbuatan dalam sembahyang. Itu pekerjaan sembahyang. Kita khabar kata kita duk baca Fatihah. Kita sedar kata kita duk rokok. Kita sedar hati kata kita duk ta'zim Allah subhana rabbiyal azim. Tasbih kepada Allah. Kita sedar hati kita kata kita duk sujud. Kita sedar hati kita kata kita duk antara dua sujud. Kita sedar hati kata kita duk tidak segala-galanya. Tu orang panggil kita ni jaga intibah hati, intibah. Hati kita terjaga dalam pekerjaan semaya. Qada tu Allah Akbar. Dan orang hadir hati dan khusyuknya dalam sekalian sembahyangnya. Tada. Dan bermula orang yang hadir hati. Orang yang hati hadir. Hudur hati itu makna tadi dah. Jadi khabar sedar hati. Kata dia sedang kerja apa? Tu hudur hati.
Dan khusyuk hati. Orang yang hadir hati dan khusyuk hati dalam sembahyang, dalam sekalian sembahyangnya, sembahyang orang. Dalam sekalian, jadi dalam setiap juzuk sembahyang dia. Sekalian ini dalam setiap juzuk sembahyang dia. Tiap-tiap juzuk, jauh daripada Allahu Akbar sampai ke salam, tiap-tiap juzuk, tiap-tiap bahagian sembahyang dia tu, dia hadir belakang. Maka orang tu jawab khabar. Nescaya disurat, dicatat baginya, bagi orang itu. Dicatat, disurat bagi dia, penuh pahalanya, pahala bagi orang tu. Pahalanya, pahala sembahyang dia. Penuh pahala sembahyang. Kalau setiap ni payah, hak ni malaikat ahlullah jadi kurniakan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul. Kita mujahadah lagi nak wisapa situ kita ni. Bukan kata hak ni kelah demo lah, ini kelah waliullah, ni bukan kelah kita. Bukan kelah kita pun duk sekat ni kita. Tak duk sekat ni kena mujahadah wisapa kelas tu. Faham tak? Ni nampak duk kelas 10, nampak pok kelas 10 duk mengaji. Mengaji tu ke kelas kita tu hak kelas 10 tu, kita kelas 5 ya. Tak apalah hak tu kelas 10, tapi kita tak sungguh dah untuk wisapa kelas tu. Kena usaha wisungguh sampai ke tahap tu. Ni ada orang-orang kita ni kadang-kadang ya salah faham. Hak tu kelas dia menung, bukan kelas kita. Allah. Ya rasa ya duk sekat tu ya, buat akhirat dia. Ya nak duk di situ ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada hemah ke nak wi tinggi. Tak ada hemah lagi ke nak wi sapa ke darajah yang tinggi. Tu Allah. Ya Allah, kurniakanlah hemah kepada kami ya Allah. Hemah. Supaya ilmu sepatutnya juga ada kena ada hemah. Hemah dia buat kita ngaji sungguh. Tak ada hemah tak boleh. Maka nak hasil hemah tu salah satu daripadanya tu nak hadir, nak menghasilkan himmah kita, kesungguhan dan semangat yang penuh. Tu. Habis itu, dan orang yang lalai, bermula orang yang lalai, yakni lalai hati. Lalai hati. Makna lalai hati itu apa? Tidak sedar perbuatan sembahyang. Tidak sedar hati. Tidak sedar hati dia. Bermula orang yang lalai, tidak khabar kata pada sekalian sembahyangnya, sembahyang bagi orang tu. Tak ada sedar, tidak hudur hati, lalai, tidak hadir hati pada semua semaya. Allahu Akbar. Jawabnya, khabarnya, tiada disurat baginya, bagi orang tu. Tidak disurat, dicatat. Tak disurat pahala suatu. Jadi suatu pahala pun. Itu maknanya. Suatu pahala pun. Suatu pahala pun tak boleh. Tu ayat dah. Kalau tak hadis langsung, tak boleh gapo sikit habuk. Tapi kita semaya tu golek kita hadir hak mula-mula tu. Dia boleh hak pahala tu sikit tu je. Di mula-mula tu ya. Maka tak boleh walau sedikit tafsir tu. Tafsir pahala suatu tu. Tiada disurat baginya pahala suatu. Ini suatu pahala pun walau sedikit pun, kalau tak ada tengok ni pun faham dah. Walau sedikit pun pahala tak akan dapat. Allah Taala tak beri. Allahu Akbar. Sebab tu semaya yang lebih pada amalan lain. Sebab apa kita kata semaya tu awal-awal amalan yang Allah Ta'ala hisab dan Allah Ta'ala hitung pada hari kiamat. Sebab apa? Sebab apa? Sebab semaya tidak akan hasil maksud kalau kita lalai hati. Tak hasil maksud kalau kita lalai hati. Tak support amalan lain. Zakat ni teka kita zakat ni, kita lalai hati dengan Allah Ta'ala. Bukan hati kita tak ada hadir serta Allah Ta'ala ni, kita keluar zakat. Hadir tak pergi maksud? Hadir maksud? Apa hasil maksud dia?
Karena maksud zakat tu gapo? Allah Subhanahu taala nak we kita keluar harta kita yang kita sayang tu kepada fakir miskin. Maka semata-mata keluar duit tu, keluar zakat tu, dia menyiksa hati dah, menyiksa nafsu dah. Hak tu orang panggil perai nafsu dah. Semata-mata Allah duit tu perai nafsu dah. Faham tak dah? Maka kalau kita tak hadir hati sekalipun, hasil maksud syarak. Syarak nak kita keluar zakat kenapa? Kerana nak we terperai dengan nafsu kita yang sayang dengan harta tu. Hasil dah. Puasa. Kita duk puasa, duk lapar, duk diet tu. Kita ingat ke dunia. Kita dah ingat kepada Allah Ta'ala ketika puasa. Hasil tak pergi maksud puasa? Hasil. Kerana tujuan syarak nak pergi puasa kita, nak pergi kita perai dengan nafsu kita, nak pergi nafsu kita rasa lapar. Bila nafsu lapar, walaupun hati kita tidak hadir, maka hasil dah maksud kita. Maksud syarak. Haji, hasil tak pergi. Allah Ta'ala perintah haji, we penat, we letih daripada Arafah lah, teka tawah lah, ke gapo lah. Maka ketika ada wuku di Arafah pun, kalau hati lalai pun, ya hasil dah peluh, hasil dah letih, dia dah tunggu situ. Wamung tu, duk berjalan musafir gitu penuh dengan keletihan dah. Maka letih tu hasil maksud syarak dah daripada haji, walaupun tidak hadir hati. Tapi semaya, dia tak ada amalan lain semaya, dia ada rakaat. Ada sujud, ada bacaan, ada zikir. Maka zikir ni tujuan apa? Tujuan nak kita ni munajat bisik dengan Tuhan. Nak kita khitab dengan Allah. Tiba-tiba tak hasil maksud kita kalau hati kita tak hadir. Rakaat tujuannya apa? Nak ta'zim kepada Allah. Sujud tujuan apa? Nak ta'zim kepada Allah, besar ke Tuhan. Tiba-tiba teka sujud hati dia kot lain. Hasil tak ta'zim? Tak hasil. Maka tak hasil maksud sujud. Tak hasil tujuan sujud, tak hasil tujuan rakaat. Dengan sebab tu semaya afdalun a'man. Seabdal-abdal amalan. Allahu akbar. Dia tak leti ni semaya. Semaya mula-mula sekali amalan yang dihisap pada hari kiamat. Sebab itulah yang tekan sangat masalah roh dia tu, roh semaya tu. Nak sangat roh semaya. Kerana tujuan semaya tu nak hudur hati dah. Tiba-tiba kita tidak hudur hati, maka tak hasil maksud semaya, tak support amalan yang lain. Begitulah huraian Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tu. Masya Allah, Masya Allah. Tu kita terbaca dalam Ihya tu, Allah, Masya Allah. Sabit tu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah pun. Sabit tu Allah Ta'ala tentu semaya ya, innas salata tanha anil fahsya'i wan munkar. Tu tak royak pula. Innas sawma innas siyama yanha anil fahsya'i wal munkar wa innas zakata tanha anil fahsya'i wal munkar wal hajjat yanha anil fahsya'i. Ada tak semayal amalan lain yang Tuhan kata boleh cegah kemungkaran dan fahsya? Tak ada. Pada yang besar. Pak kita buat main-main semayal seminit sudah, 2 minit sudah. Ya Allah, tengok kelakuan orang awam dengan semayal lagu mana mereka. Sebab tu tolong betul lah klik kampung kita ni, tolong betul ni semayal. Selain daripada kita betul akidah molek tu, amalan lah yang pertamanya kita kena amati dengan dia. Nak masyarakat kita berjalan dengan baik, kena betul semaya, betul sah semaya, betul cara semaya di kampung. Mudah-mudahan selamat, insya-Allah. Wahai manusia, dia kata wahai manusia, ini orang yang beriman lah manusia ni. Keseru belaka dak tu. Wahai manusia, hai orang-orang yang beriman, bersungguh olehmu. Tu. Siapa mu tu? Jadi seolah kata, jadi kecek berulang-ulang. Tengok ni. Musanya kita. Hei manusia, bersungguh olehmu. Siapa? Hei orang yang berkehendak akan lazat dan sedap munajat. Hei itu dia tafsir olehmu tu. Tu. Sungguhlah olehmu
Bersungguh, tulis itu. Bersungguh yakni pada menghasilkan lazat. Pada menghasilkan lazat dan kesedapan munajat Allah. Allahu Akbar. Kita semaya ni kita rasa manis ke tak? Allah. Kau rasa tawa, kau rasa pahit. Allah, hak pahit tu teruk. Semaya rasa pahit. Allah. Kalau rasa tawa, biasa lagi. Kalau rasa pahit, orang tu berat. Kalau rasa manis, orang tu berjaya. Orang tu berjaya dalam semaya. Tengok, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai manusia, bersungguh olehmu, hei orang berkehendak, orang yang berkehendak, orang yang nak akan lazat. Apa lazat? Kemanisan. Lazat ni terjemah saja ya. Ya, benda ni terjemah tapi tak boleh rasa malaikat orang hak lara sendiri. Ya lazat. Supaya kita kata sedap Sedap ni boleh rasa dah. Ya masing-masing. Ya masing-masing. Cuma terjemah ya lazat ni sedap manis. Terjemah je. Sekadar terjemah Orang yang berkehendak akan lazat, kemanisan dan sedap munajat. Sedap munajat. Apa munajat? Berbisik-bisik dengan Tuhannya, Tuhan bagi orangnya. Kita duk munajat tu ni ada kalam mahum dalam hadis Bukhari. Nabi kata orang yang semaya tu sungguhnya dia tu munajin rabbah. Sungguhnya dia tu sedang munajat akan Tuhan dia. Munajat ni apa munajat? Berbisik dengan Tuhan. Dia berbisik dengan Tuhan. Kalau kita munajat raja, kita masuk dekat raja, kita boleh kecek kira dengan dia. Bahaya tu dah. Kalau saya panggil kaufau dah. Munajat ni kaufau dah. Kaufau Tuhan. Duk berbisik bicara dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua ya Allah kami sembah. Akan dikau je ya Allah kami minta pertolongan. Kami minta tolong-Mu je ya Allah. Dan segala pertolongan itu tak ada apa yang lebih baik daripada kalau kita minta tolong Tuhan, boleh minta baka. Kita minta tolong dengan Tuhan laka. Tapi sebesar-besar pertolongan yang kita minta dari Tuhan, tolong Tuhan hidayat kita. Sebab itulah ihdina ya mari itu. Lepas pada kita kata ihdinas, lepas pada kita kata akan dikau ya Allah kami sembah, akan dikau je kami minta tolong. Lepas tu tak nak minta gapo? Nak minta we tetap hidayat ni ya besar. Ihdinas siratal mustaqim. Tetapkan kami ya Allah di atas jalan yang betul. Jalan agama yang betul ni. Duk kecek dengan Tuhan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan ni orang dulu, jalan ni orang nabi, jalan ni puak nabi, jalan ni puak orang yang baik, jalan ni orang syuhada, orang soleh. Jalan ni puak tu, puak hak menduk binikmat ke mereka tu dah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan ni puak Yahudi hak dimurkai, bukan jalan ni puak Nasara yang sesat, bukan jalan puak tu ya Allah. Habis tu dia khabar Allah. Tak berjuru lagi. Tak berjuru lagi ke? Bila Tuhan terima semaya dia. Dia tak jalan turut Yahudi, tak jalan turut Nasara. Sebab dia Tuhan terima semaya dia. Bila tak turut jalan dia tu, tak kerjalah fasya mungkarnya. Moga segala fasya mungkar jalan dia buat tu. Nampak tak? Kismaya diterima oleh Allah. Tu. Allahu Akbar. Nampak tak dah? Nampak tak cara dia? Allah. Apa penting tak semaya? Ya Allah, ya Allah. Sebab itulah patut akhir kali Nabi nak meninggalkan dunia tu, kalimah hak dengar pada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pada meninggal dunia, Nabi pesan apa? As-salah, as-salah. Nak mati dah pesan solat. Nabi as-salah, semaya jangan tinggal. Semaya jangan tinggal. Nabi tak kata as-saum, as-siyam, az-zakah, 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 al-had, al-had. Dah as-salah, as-salah. Pesan ni semaya. Hak sahabat dengar daripada mulut Nabi tu ketika Nabi nak meninggalkan dunia tu, pesan semaya. Pesan semaya.
dia nampak orang Nabi Allah Ta'ala nampak dah kelakuan umat akhir zaman je dah. Tengok kelakuan lagu dengan sembahyang, tak amati dengan as-salat, like apa ni, buat main-main taksinya dengan sembahyang apa semua. Sebab tu jangan tinggal sembahyang. Orang tua pesan dah, mu nak lobeng gimana pergi sembahyang tinggal. Kena ada orang tua pesan tu. Mung ni nak gimana-mana pun pergi, tapi yang nak sembahyang jangan tinggal. Allah pesan ni. Dia tak kacau lah, ada hak tu yang nombor satu. Tapi yang tinggal pun dia kena sah dengan rukun syarat lah dah. Bina atas hak tu kena mengaji lah juga. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala selamat kita lah. Maka kata dia, orang bersungguhlah kita, orang yang berkehendak akan lazat dan kesedapan munajat. Munajat dengan Tuhannya, Tuhan bagi orang tu. Munajat dalam sembahyang. Orang yang nak kepada kesedapan dan kemanisan, berbisik berkira dengan Tuhan dalam sembahyang. Tu. Sungguhlah kita, usaha, sungguh. Usaha, cuma. Mudah-mudahan musana kita berdoa. Mudah-mudahan mintalah dikasihi oleh Allah akan kamu. Minta Allah Ta'ala kasih kamu, minta Allah Ta'ala rahmat kepada kamu, minta Allah Ta'ala membuat baik kepada kamu. Tu mudah-mudahan dikasihi oleh Allah akan kamu. Habis itu. Dengan han itu, dengan han bersungguh-sungguh, saat ni tu, bersungguh-sungguh pada menghasilkan lazat tu. Dengan han tu, hendaklah kita, orang-orang yang sembahyang, hendaklah kita semua ni bersungguh-sungguh dengan seboleh-boleh. Apa seboleh-boleh? Dengan sehabis-habis kuasa. Kita kena bersungguh, bercekak sehabis-habis kuasa kita. Bersungguh pada khusyuk. Khusyuk dalam sembahyang. Maksud khusyuk ni tetap anggota dan hati. Sungguh dalam khusyuk sembahyang. Jangan kita buat main-main, jangan kita taksir bermudah-mudah dengan masalah khusyuk. Utama perkara ni, besar perkara ni. Allahu Akbar. Sampai kalau kita usaha boleh hasil khusyuk dah. Jauh daripada awal sampai salih tu dah. Wikit semaya kita walaupun tak khusyuk 100%, tapi banyak sebelah khusyuk tu daripada tak khusyuk. Lepas pada salih kita rasa lain dah tubuh kita. Lepas assalamualaikum warahmatullahi, tak ada berzikir lagi tu. Tak ada berzikir astagfirullah lagi tu. Rasa kemanisan ibadat. Rasa dah badan kita tenang, jiwa sejuk. Apalagi tini dengan zikrullah pula. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia datang warid dengan segera. Warid akan capak dengan segera. Dengan sebab semaya kita tu kita amati. Cuba cek tengok. Itu tak Ming? Dia mau rasa Itu tak? Ming kata tahu. Letih juga kau tu. Allahu Akbar. Tu cek tengok. Allah. Tu. Itu dia. Allah. Salah satu daripada kita nak cek, lepas pada salat kita rasa nak bangun pergi selalu. Hak tu semaya tak gerak benar. Tidak ada kekhusyuk kedah tu. Tak tenang langsung tu. Malaikat ada hajat penting tak apalah kita pergi tu dengan sebab ada hajat. Ni tak ada hajat apa, tapi wasa tak ledek lekat punggung di tempat semaya tu. Wasa nak pergi dah. Tu tanda kata semaya kita tak berapa diterima. Tapi berapa ada kekuatan tu. Tu. Wasa panah baik nah tempat semaya. Wasa jadi tak ledek. Wasa sedap duduk luar. Wasa sedap berjalan ikut lain. Daripada duduk berzikrullah. Wasa nak tetap punggung di atas sejadah untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Wasa tak itu. Tu salah satu kita boleh cek tengok amalan kita kekuatan sekadar mana. Habis itu, hendaklah kita bersungguh dengan sebule-bule pada khusyuk dan hadir hati. Dan hadir hati kita tadi.
Dan ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah, yang tidak ria pada sembahyang. Sembahyang kerana Allah, tidak ria semaya. Bukan semaya kerana dipandang manusia. Bukan sembahyang kerana dipandang oleh manusia. Lain-lain tak. Faham tak dah? Tak ada ria. Ria ni gulawan dengan ikhlas. Kalau ikhlas tak ada ria, kalau ria tak ada ikhlas. Dia lawan dia. Dia gulawan dia. Ni teka dak semaya sore, cucak-cucak sudah. Kalau semaya ramai berjuru molek. Semaya sore dengan semaya ramai sama je kita dengan Allah. Rokok kita, sujud kita sama je. Ada orang, tak ada orang serupa. Tu ikhlas. Ikhlas. Ni kalau semaya sore, nak sudah. Kalau depan ramai takut dia mau kata kita ni tak khusyuk. Kok tu pula. Kalau itu semaya WPA tengok. Maka setengah ulama salafus soleh katakan adalah kita tak ingat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada Huzaifah. Allahumma salli ala Huzaifah. Mu'ad. Tak ingat dalam kitab Ihya sebut. Daripada sahabat lah. Asal daripada sahabat. Maka tidak dinamakan khusyuk semaya. Sehingga kita tak kenal orang di kanan dan di kiri kita. Ketika kita semaya, kita tak cek kata pia. Allahu Akbar. Tak cek kata Pak Ming ke pia. Hati kita tuju kepada Allah, tuju kepada bacaan. Tak khabar orang dah. Tak khabar pia dah. Tu. Tu je lah agak tu. Tak ingat saya ni Mu'ad bin Jaban ke Huzaifah bin Yaman. Tak silap dua orang tu. Tu kata daripada salafus soleh. Tu. Kita cebi. Sesah tu bakal tahu. Mata dia tengok. Allah, dapat mak. Koseng. Datuk Khalid tu. Allah, mak kita mata. Ni hadap betul depan. Allah. Sebab tu you kena segala benda. Kalau sejadah kita kata sejadah molek. Sabit tu sejadah tu kalau molek doa, siapa kepada hati kita duk perhati, tengok ke elok ke kecantik ke dia, makruh kita pakai. Buai tu baik. Kerana hati kita lalai dah. Hati kita lalai. Nabi kita sekali ke masa dulu mah ni tak harai lagi pakai orang jatah. Nabi kita pakai mah gak dulu. Cicing mah. Sebelum pada diharamkan lelaki pakai cicing tu. Nabi ketebah ni pakai cicing mah. Lepas tu, yang baca tebah, sekali dia tengok cicing, kalau dia tengok kepada sahabat yang ketebah-ketebah, lepas tu baca tebah-tebah, dia tengok cicingnya pula. Yang mana yang cicing? Supaya kita kalau pakai hak molek, kita dah tengok tu, kelih tu. Seperti saya kalau duk ngajar misalnya dah, lepas tu pakai cicing, hak harganya 100,000. Kalau kelih tu, bila duk ngajar, duk gitu. Maka Nabi sepatu Nabi wai tu baik tahu lah. Dekat tu Nabi wai tu baik tahu tepi. Pas sahabat tanya Rasulullah tahu apa? Nabi kata cicing ni. Wak wi aku ni hadap ke mung hati hadap ke dia hati. Tengok Rasulullah. Tu masalah tebah tu Nabi nak tuju hati lalu dah. Kita macam-macam tengok cicing, tengok je. Kalau je harga mahal. Sebab tu kalau benda barang ada harga wai tu baik ke mayat tak sah akal-akal. Kalau wak wi kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu sunat kita pakai sejadah hak secak. Jangan hak banyak cat, ya makruh. Kalau sejadah kita jadi berjalo-jalo banyak warna tu, makruh. Membawa kepada kita lalai. Ingat hak tu. Ingat hak tu. Dia pakai secak ya, secak semua ya, tak ada hati, tak gantung hak lain dah. Mata kita tak ingat muka lain. Tu. Allah, ni dia fikir, molek ya wak. Ni kadang-kadang dia mau duk waktu berita tu pula kan. Berita kata tengok lukis saya sepengetuk kong. Saya ingat tak? Sejadah tu. Hak dia mau duk perasai tu. Padahal benda tu ada kebetulan ya, bukan dia mau sengaja orang buat. Tapi perasai lek orang. Tengok rupa patung tu, rupa patung ni. Saya tengok tak?
Kita pun sejadah kita pun memang tu juga. Pakai dak fikir hak tu. Betul mana supo? Oh, sungguh ti woi. Oh, supo dengan tok kong sungguh woi. Supo dengan anak patung sungguh woi. La ilaha illallah. Kau dak fikir dengan hak tu 10 minit. Esok-esok jangan bakal jadah tu. Jadah lain. Karena jadah tu melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya pakai hadiah, pakai sedekah lalu dah. Supaya sahabat Abu Talhah sedekah kebun tamar dia tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah ni sahabat Nabi, kebun dia banyak. Satu kali dia semaya dalam kebun tamar dia tu dah. Kebun ada pagar, ada kebun lah kita kata dalam pagar dia. Lepas tu duk semaya tu ada burung seekor lalu. Ada setengah kata burung patih lah. Lalu pergi. Burung tu nak cari jalan tu baik tak boleh. Putang pergi mari, tengok tu, tengok ni, tengok tu, tengok ni, nak pergi mari. Abu Talhah duk ralik kat tu. Siapa kelupa berapa dah rakaat semaya. Lalu tu lepas pada semaya tu dia pergi cerita sama Nabi. Ya Rasulullah, aku ni Allah tak agak dah. Allah lalai daripada rakaat semaya. Kita tengok burung. Ya Rasulullah, kebun ni aku wakaf semua. Sabilillah. Wih ke Nabi. Ya Allah. Kita Abu Talhah ada. Ya Allah ya Rabbi. Sahabat tu dah. Semaya ya sikit ya. Kita ni Allah. Ingat berlaku kereta. Ingat berlaku. Kalau sahabat ni habis dah. Kereta-kereta ke apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah, kalau hari Jumaat 2 rakaat tu ingat menggolai saja kereta, kebun. Tapi bila batil lalu mari sekut ya weh. Allah Akbar. Sebenarnya kita kena wui banyak duit. Ya Allah ya Tuhanku, hari ni tak khusyuk lah semaya. Tayar 100. Tak kertas 1. Tu kurang khusyuk lah semaya. Gitu. Allahumma rizqna al-khusyuk. Tu dah habis situ. Dan hendaklah dengan sebuleh-buleh. Hendaklah ni jadi wajib di sisi ulama tasawuf ni. Hendaklah dengan sebuleh-buleh, sehabis-habis kuasa kita perhati makna. Perhati ni tadabbur lah. Kita perhati akan makna atau bacaan bagi kalam Allah. Idafah belaka tu. Makna bagi kalam Allah. Kalam Allah ni ayat Quran. Kita perhati makna bagi ayat Quran ataupun bacaan ayat Quran tu sendiri. Kita dah baca iyyaka na'budu, kita perhati baca tu dan perhati makna dia. Faham tak? Tu tadabbur. Orang panggil tadabbur qiraah kita. Tu dia. Tu dah idafah tu dah. Kecek lagu ni. Perhati makna bagi kalam Allah atau bacaan bagi kalam Allah. Kita perhati lagu tu. Kalam Allah sini kena kepada ayat Quran. Ayat Quran. Perhati. Tu tadabbur. Tetapi tadabbur tak akan hasil juga kalau tak ada hudur hati mari ni. Sebab tu ia punca daripada hudur hati tu. Tadabbur tu. Dan zikir atau kepada kalam Allah. Perhati makna baca zikrullah. Zikrullah seperti tasbih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyan a'la. Itu kita rasa ta'zim kepada Allah. Perhati. Dan lain daripada ayat Quran dan zikir, jadi seperti doa-doa lain tu. Rabbighfirli warhamni. Apa makna kita ayat belaka dah ke? Ingat tak dulu? Tu perhati makna Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Perhati makna dia. Tu kita perhati. Dan janganlah kita cepat, jangan gaduh gumpuh pada bacaan kita. Jangan baca cepat-cepat. Rabbighfirli warhamni warzuqni subhanallah azim ini subhanallah azim. Kadang dia bunyi nak makan sup.
Subhanallah. Apa? Dia baca gapo? Allahu Akbar. Nak makan sup. Teka rokok nak makan sup, teka sujud pun nak makan sup. Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Supaya kita berzikir ni zikir dengan wasbah ni. Subhanallah, subhanallah. Ini cepat doa apa tak ada kan ni? Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi subhanallah, 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 subhanallah gitu ya ni. Subhanallah, 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 subhanallah. Cepat 33 dia subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ada alhamdulillah, alhamdulillah. Tengok apa kita berzikir tu, koko gi. Dia nak biasa semua tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah. La ilaha illallah. Jangan cepat, jangan gaduh gumpuh pada bacaan kita. Sebab apa jangan? Kerana cepat tu, kerana bermula cepat bacaan itu khabar dia tentu tidak sempat. Mesti tidak sempat, tidak dan kita perhati. Tak ada kita perhati akan makna-makna bacaan tu lah. Tak ada nak perhati. Kita bawa kereta tu kalau kita bawa 102, jijak kereta 102, dia perhati tak tepi jalan? Tak ada. Tak ada. Tapi kalau kau pergi, ya dia perhati habis. Rumah tu, pohon kayu tu. Dengan sebab slow tu, dia sempat perhati. Tapi kalau cepat, ya tak ada. Begitulah baca iPhone, sama juga. Cuba baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Serta kita ta'zim, membesarkan Allah Taala. Ta'zim ni tak asing weh. Kalau ya dalam kita ihya ni ya sebut jalan ni kita nak hasil ta'zim tu ya dua. Ta'zim Allah Taala tekah rokok, teka sujud tu, ia kena hasil ta'zim, membesarkan kebesaran Allah Ta'ala. Maka ta'zim Allah, ta'zimullah, membesar akan Allah Ta'ala tu, dia terpunca daripada dua. Ada dua muga ni menghasilkan ta'zim Allah. Satu, kita ma'rifatu azamatillah. Wa jalalihi. Kita kenal akan kebesaran Allah dan kemuliaan dia. Ni makrifat ni kena ngaji. Ngaji sifat-sifat kesempurnaan dia. Kita belajar kenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Bila kita kenal sifat kesempurnaan, kita kenal kebesaran Tuhan. Lepas tu, yang kedua, ma'rifatu haqqaratin nafsi. Kenal akan kelekahan diri. Kenal kebesaran ketinggian Tuhan. Kenal kata kita lekah. Kenal kata Tuhan mulia. Kenal kata Tuhan besar. Kita ni lekah, perah, hina. Maka bila timur dua benda ni, hasil ta'zim Allah mari dalam hati kita. Bila ta'zim Allah dah, ni teka rokok kita hasil, teka sujud kita hasil maksud. Ketika rakaat kita pun hasil maksud, ketika sujud kita pun hasil maksud. Dengan sebab tu, dengan sebab hasil ta'zim, kerana murad orang panggil maksud dengan rakaat sujud ni nawi ta'zim. Nawi ta'zim Allah Subhanahu taala. Tu ingat mari dalam hati kita tu,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Kita banyak mana semaya kita sejak daripada umur 15. Kita kata sakat mula situlah kita kata mudah-mudah. Padahal setengah orang je balik sebelum pada tu. Ambil daripada 15 mari sampai ke hening. Berapa rakaat atau berapa waktu yang semaya kita ni hadir dengan cara sepenuh. Hudur hati sungguh berapa waktu. Ya Allah, ni tak kira sedekah gitu. Kira pondok ni. Padahal teka masuk pondok. Sedekah ni. Oh, kadang-kadang. Maklumlah. Ya Allah, ya Tuhan, ya tu dah. Tu tengok. Tengok lagi. Dan apabila kerana cepat tu tentu tidak sempat. Tu jaga molek. Tentu tidak sempat kita perhati. Jadi akan makna bacaan. Tak ada nak perhati. Tak kadang-kadang bawa kepada batal tu moga tak betul sebutan selalu dah kalau Fatihah. Kalau cepat berdoa kadang tak betul sebutan, membawa kepada batal tu boleh. Tu masya-Allah, jaga dah. Dan apabila kita rokok, tu tengok. Nampak tak gitu tak apa-apa tu. Faham tak gitu ni? Dah. Nang, boleh? Tu insya-Allah. Dan apabila kita rokok dan sujud, teka kita rokok, kita sujud, hendaklah kita tetap anggota dan hati kita. Tetap anggota kita. Teka kita rokok dan sujud tu, tetap anggota dan hati kita. Tetap dengan tumakninah. Pada tumakninah tu tetap dah lah, tak apalah. Dengan tumakninah, hendaklah kita tetap dengan tumakninah. Rokok penrokok dengan ada tumakninah, tenang anggota sekadar subhanallah. Kurang-kurang dah tu. Tetap anggota sekadar subhanallah. Tu. Hendaklah kita tetap dengan tumakninah dan jangan kita paguk seperti paguk ayam. Paguk ayam akan upai-upan. Ayam duk paguk, duk makan upai. Lagu mana cuba tengok ayam makan padi? Pok. Ya kau makan ke kerana ayam? Tu. Batuk dah tu. Batuk ada apa? Paguk. Tu kelima paguk. Paguknya tulis lagu ni. Ya tulis lagu ni. Dalam musalli tu ya tulis dengan hamzah. Dengan hamzah. Kalau tulis bahasa ni kena ta dah, kena dah. Patuk. Ni paguk ni bahasa dia ni. Bahasa. Seperti ayam duk paguk atau patuk upai. Duk makan upai. Masya-Allah. Tengok. Tu dia bandingnya. Jangan duk buat lagu tu. Tok pak sudah. Pok Rasulullah supaya semai tarawih berapa minit. Allah tu tak tahulah hak tu ayah makan po tak tahu. Hak semai tarawih dalam klip mana Indonesia mana. Ya Allah. Maka tentu tidak sah sembahyang kita. Tentu tak sah sembahyang kita sebab apa? Muka 30. Kerana sembahyang mesti ada tumakninah. Mesti ada tumakninah. Mesti ni yakni disyaratkan atau dirukunkan. Tu mesti dia maksud dua. Sama ada ulama yang bila syarat atau ulama yang bila rukun. Karena sembahyang tu mesti ada. Mesti wajib ada tumakninah. Disyaratkan ada tumakninah. Sama ada fardu, sama ada sembahyang fardu atau sunat atau sembahyang sunat. Masalah tumakninah ni wajib. Kena ada. Semaya fardu ke semaya sunat ke ya kena ada semua. Sebab tu jangan duk buat makan supaya makan upai tu jangan.
Allahu Akbar. Nampak tu dah. Dan lagi orang tidak sempena rokok sujud. Dan lagi pula orang yang tidak sempena rokok dan sujud. Yang kecil lagu tu. Orang yang tidak sempena rokok, tidak sempena sujud. Dan tidak khusyuk dalam sembahyangnya. Sembahyang orang tu. Tak rokok dengan sempena, tak sujud dengan sempena, tidak khusyuk dalam sembahyang dia. Khabar. Dinamo orang itu, dinamakan orang itu, dinamo oleh Nabi. Bukan kita biasa, bukan ulama, Nabi sendiri dia dah sebut hadis. Dinama oleh Nabi SAW akan orang itu bercuri hak Tuhan. Orang bercuri, orang yang bercuri akan hak Tuhan. Pokoknya disebut oleh Nabi sejahat-jahat orang bercuri. Sejahat-jahat orang bercuri dah. Dalam hadis sebut. Yang kata seperti tersebut pada hadis. Seperti tersebut pada hadis. Yang hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Dan lain-lain lagi daripada kedua-dua tu. Walaupun sanad hadis ini sanad yang dhaif, maka tak boleh kita duk gi putus hati kata bukan kata Nabi, dan boleh kita jazam dengan 100% kata perkataan Nabi. Boleh jadi kerana ya doa ni doa betul sanad, bukan betul mata. Kadang-kadang ya doa mata sebab doa rawi itu ya. Bila rawi doa bawa kepada sanad hadis pun doa. Kadang-kadang perkataan itu kata Nabi, tapi orang bawa tu faham tak? Orang bawa tu kerja benda hak jadi tak diterima oleh ulama hadis, sehingga dihukumkan orang rawi tu tak sikoh ke masalah. Maka dengan sebab tak sikoh, dia bawa kepada hadis tu doa. Maka hadis doa ni ulama ittifaq dah kata boleh pakai pada fadilah amalan dan boleh pakai pada targhib dan tarhib. Maka sini tu kena dah syeda bawa mari pun hadis Nabi tu aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Dari hadis sebut aswa'un nasi sariqatan, sejahat-jahat manusia ni sebab mencuri. Jadi sejahat-jahat curi, sejahat-jahat pencuri alladhi yasriqu min salatihi, ialah orang yang curi ia daripada semaya dia. Orang yang curi daripada semaya tu orang yang jahat curi kali. Nabi kata. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, aku mana orang curi semaya? Aku tak rasa tengok. Tak faham. Tak faham curi semaya. Curi daripada semaya. Kalau curi duit, curi harta tu boleh kata agak mihak orang lain dah. Dengan tidak diizin, tidak diketahui oleh tuan dia. Tapi curi semaya tu lagu mana? Nabi kata allazi la yutimmu, apa dia? La yutimmu ruku'aha wa sujudaha wa la khusyu'aha. Dalam hadis sebut. Tersabit tu misalnya kita orang tiga. Orang yang tak menyempurnakan sujud, rokok dia dan juga khusyuk dia, orang tu curi. Maka maksud curi ni apa? Kita tulis dulu sikit. Dinamakan orang itu bercuri hak Tuhan, yakni tulis situ. Yakni mencuri perkara yang diamanah oleh Tuhan dalam sembahyang. Mencuri akan perkara yang diamanah oleh Tuhan dalam sembahyang. Tu. Dan mencuri roh sembahyang, dan mencuri pahala sembahyang daripada dirinya. Tu sejahat-jahat curi. Kalau Allah pergi curi barang si Zainab, ataupun Allah pergi curi barang Muhammad, curi ni mek barang orang lain je lah tak? Ialah tak curi? Curi. Tapi ni bukan mek barang orang lain, mek barang orang sendiri. Pelik tak? Pahala tu sebenarnya Tuhan wui ke dia dah. Allah Ta'ala amanah kepada dia untuk dia ada khusyuk dalam semaya dan ada sujudnya dengan khusyuk.
Wi sempena sujud, wi sempena rakaat, wi sempena khusyuk dia. Tuhan amanah kepada dia lagu tu. Maka kalau dia kerja, tentu pahala yang besar akan dapat ke dia. Balasan yang besar akan dapat ke dia. Tiba-tiba dia tak sempena. Maka dia curi pahala dia sendiri tu baik. Sehingga diri dia tak boleh pahala. La ilaha illallah. Ya tuai pahala dia tu. Lepas tu dia curi pahala dia tu baik daripada diri dia. Tak jahat lagi ke? Tu sejahat-jahat pencuri kau Nabi kata. Gila tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Hak itulah aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatih. Nabi kata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Cukup. Tu seperti tersebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Ya hadis tu, ya riwayat pada Ahmad, cuma orang panggil gapo? Sanad hadis ni yang panggil lalu ke Sayyidina Anas. Anas bin Malik. Ya kau dulu. Bukan. Ada hadis depan tu. Daripada Anas bin Malik. Dah. Tu. Tapi kena tengok sekali lagi masa ke. Yo tak silap sayanya masa Allah hak Imam Ahmad ni sanad hak Imam Ahmad ni ya tak menerai masa Allah rukuk sujud tu. Jauh ya sekadar sejahat-jahat pencuri ya. Lepas tu diterai oleh riwayat Imam Baihaqi tu pulanya tentang allazi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ruku'aha wa sujudaha wala khusyu'aha tu. Nanti nak tengok sekali lagi tentang mata dia. Mata dia insya-Allah lah. Insya-Allah. Tu dia. Lepas tu hadis ni hadis marfu' ke hadis mauquf. Nak tengok pula situ sekali lagi. Masya-Allah. Tu. Sanad tu memanglah isnad dia dhaif. Cuma jadi hadis tu dia kadang-kadang sebut kata hadis. Dalam kitab ni kena tengok pula. Kalau kita tilik kepada makna hadis yang umum tu, dengan tidak tilik pada makna hadis yang khusus tu, kita kata ya temu umum tu masih hadis mauquf. Hadis mauquf ni sanad sud di sahabat. Sanad sud di sahabat. Tu. Wa ma adabtahu ilal ashabi min qaulin wa fa'lin fa huwa mauqufun zukin. Hadis mauquf sanad sud daripada sahabat. Tu. Kalau sapa kepada tabi'in mursan dah wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Kalau wa ma bi tabi'in huwan maqtu'un wa ma li tabi'in huwan maqtu'. Hadis maqtu'. Tu. Lepas tu hadis marfu'. Tapi kadang-kadang walaupun mauquf tu pada lafaz tapi marfu' pada makna. Tengok sekali lagi. InsyaAllah nak cuba nak kaji tengok hadis. Tu dah kaji betul materi dia tu adakah kalau siapa sahabat ataupun di marfu' pada hukum ke ragu mana. Ke marfu' adalah pada Nabi dah. Tengok sekali lagi dah. InsyaAllah. Tu. Tengok semula insya-Allah. Dan lagi pada hadis maksudnya tengok dah. Dan lagi pada hadis maksudnya, maksud hadis ni pun orang panggil kau dulu
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kau dulu. Masa Allah riwayat alladhi yasriku ni hadis ni kau dulu. Hadis ni tak silap saya ni duk tak ada sahih. Kerana ada Imam Hakim kerana gidak apa nama ada tu hadis satu lagi tu duk tahap nya. Hadis masalah hadis hak semaya tu baik mari rupa putih tu. Dan hari kiamat tu mari rupa putih, lepas tu duk give doa kepada tuai dia tu, itu hai jaga tu. Kita dak dengar taklim tu lah. Hadis yang kedua ni hadis yang isnad dia dhaif. Riwayat oleh Tabrani tu daripada Sayyidina Anas bin Malik. Hadis yang kedua lagi akan datang lagi pada hadis maksudnya tu. Hadis tu hak tu sanad dia dhaif. Ittifaq dah. Dhaif sanad dia. Tapi hak ni nanti tengok kali lagi insya-Allah nak baca kali lagi. Dan lagi orang tidak sepenuh rokok dan sujud dan tidak khusyuk. Ya tujuannya ya kita kena kira dulu lagu ni. Kita kena tak dulu. Ulama sudah tahqiq dah kitab Syadaud tu. Apa dia musalli tu, maka terdapat semua hadis tu kebanyakan seolah kata 97% lah hadis sahih dan hadis hasan, dan ada beberapa hadis saja yang hadis dhaif. Tu. Maka hadis dhaif tu pun disebut untuk dalam masalah fadail amaliyah. Bukan masalah hukum halal haram tu dak. Tu hak kita dasar kita asalnya. Cuma sebelum pada menentu tu kena cek tengok lagi. Satu hadis ni kita molek kita orang panggil kita kena kalau kita tahu apa nama darajah dia, maka kita boleh jijak kecek pe kita tu boleh kita jaga. Seolah kata kalau nak tergib pun sekadar mana. Kalau hadis ni darajat ni sekadar mana kita kecek. Kalau hadis ni hadis yang sahih, sekadar mana kita nak kecek lagi. Tu ya. Molek kita bina atas tu. Tengok sekali lagi lah dah. Tengok sekali lagi, insya-Allah kita hubung. Dan lagi pada hadis maksudnya bahawasanya orang memeliharakan sembahyang dengan sepenuh kewajipannya dan menyempurnakan rukun-rukunnya, raca keluarlah sembahyang itu putih bercahaya. Itu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala laza ashrabna fatub alayna tauba taqsilu hauba وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
ماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما كل حلالا دائما وأخلا أن أتقياء علما نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا وزنة عرشي ومداد كلماتي